Saya nak maklumkan satu rahsia. Semasa kempen AstraZeneca dibuka pada satu ketika tu lagi, satu saat 1.2 million klik.大马关闭疫情，出现确诊病例下降，但阳性率依然很高的现象。翻看数据，我国每天筛检人数确实有所减少，让各界怀疑确诊人数不能反映大马疫情实况。卫生部长阿汉巴巴今天就解释了检测人数减少的原因所在。Kita telah membuat setakat ini daripada gelombang pertama sampai sekarang 14 juta ujian telah pun dilaksanakan di lapangan dan daripada itu setiap hari kita menguji atas keupayaan makmal awam dan swasta. Satu hari kita boleh menguji di makmal awam dan swasta hingga ke 120,000 ujian sehari kemampuan kita. Dan ujian yang dilaksanakan setakat ini average dalam 90,000 ujian sehari. Untuk satu kes positif kita perlu uji 10 hingga 30 ujian. Jadi untuk contoh semalam kita telah menguji lebih kurang 79,244 ujian dilaksanakan dan kes semalam 6440 malam Jadi kita akan tahu di situ positivity kita akan kira positivity rate lebih kurang 7%. Yang ni dilaksanakan setiap hari. Contoh sebelum tu kita uji 73,549. Sebelum tu lagi kita menguji sehari 79,897. Jadi harian punya ujian average untuk EPID yang ke-24 ni 24 lebih kurang 80,000 sehari lah. Sebelum tu 100,000 sehari sebelum tu. Untuk EPID week 23. Jadi EPID week 24 ni bukan maknanya kita mengurangkan ujian, tetapi kita membuat targeted mass testing. Kita perlu targeted dalam membuat ujian kerana buat mass screening ni boleh kita laksanakan contoh melalui majikan bersasar, dia panggil bersasar lah. Kebanyakan ujian kita buat ni bersasar dan dia dapat memaklumkan bahawa ada kes-kes yang positivity ni dah menurun sekarang ni, kecuali 3 negeri positivity tak menurun lagi di 3 negeri, Selangor, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Negeri lain semua dah menunjukkan positivity rate yang dah turun. Jadi untuk Selangor, Negeri Sembilan dan juga wilayah Persekutuan ni, dia datang positivity rate daripada kilang, pembuatan, tapak bina dan kluster inilah tempat kerja. Testing untuk wilayah Negeri Sembilan dan juga Kuala Lumpur dipertingkatkan. Dipertingkatkan sekarang ni untuk memastikan kita dapat menguji tadilah satu kes positif sama antara dia mesti ada 10 hingga 30 negatif. 另外，卫生部长也透露，政府正在探讨将施打第二剂阿斯利康疫苗的时间缩短至6个星期的方案。Jadi dos untuk Pfizer 3 minggu. Dalam masa satu dos ke dua dos tu 3 minggu. Untuk AstraZeneca satu dos pertama dengan dos kedua 12 minggu. Tapi kita cepatkan 6 minggu sekarang. Yang ketiga Sinovac 3 minggu. Macam biasalah. Keputusan dibuat oleh JKJAB nanti untuk memutuskan bahawa untuk melindungi kita semua daripada varian baru ni. Jadi keputusan untuk memendekkan daripada 12 minggu ke 6 minggu dalam proses. Ini perlu laporan pakar lah. Saya nak maklumkan satu rahsia. Semasa kempen AstraZeneca dibuka pada satu ketika tu lagi, satu saat 1.2 million klik. Maknanya bila pendaftaran dibuka tu, satu second tu 1.2 million people go in. Bayangkan kalau 2 saat, 3 saat. So maknanya apa? Permintaan kepada vaksin untuk diberikan tinggi. Jadi selepas itu kita bawa masuk balik AstraZeneca dalam program PEAK lah. Bukan di offer begitu saja. Jadi kita akan buat keputusan lepas ni, data-data belum dapat kita data lengkap kita akan perolehi daripada AstraZeneca, termasuk negara Australia yang baru-baru ini mengumumkan tidak diberikan di bawah 60 tahun. 60. Jadi AstraZeneca pakar akan memberi kita advice selepas ni bila datang AstraZeneca daripada company ni betul ini yang untuk yang datang
daripada kilang di Thailand Thailand. Yang baru ni yang akan sampai bulan Julai ni, bukan Jun, bulan Julai, AstraZeneca ni kita meneliti kembali supaya diberikan kepada mereka yang berumur 50 tahun ke atas. Kan data yang menunjukkan blood clot tu yang berlaku tu, dia kepada orang kumpulan wanita berumur bawah 50 tahun. Data-data lain tu kita dapati masih selamat lagi lah. Walau bagaimanapun, secara keseluruhan vaksin AstraZeneca selamat. Maksudnya duration tak ada apa-apa. Kemudaratan berbanding dengan kebaikan lebih baik. Setakat ni tidak ada adverse effect on AstraZeneca yang diberikan dilaporkan di negara kita.